Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahul qawlana. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan, taufik dan hidayah atas ketaatan kepada kita, menjadikan kita hamba yang bersyukur atas segala anugerahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan akan nikmat kebaikan kepada kita sehinggalah kita menghembuskan nafas yang tak akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan lawan sifat ma'nawiyah terlebih nyata daripada lawan sifat ma'ani. Ke-14, kaunuhu ajizan an mumkin. Keadaan yang lemah daripada mungkin. Mustahil Allah Ta'ala lemah. Mustahil Allah Ta'ala lemah daripada mungkin ini. Lawannya, keadaannya qadiran. Kuasa Allah bagi segala mungkin. Mustahil Allah tu tak ada daya bagi segala mungkin. Siapa mungkin tu kitalah. Siapa mungkin tu seluruh alam ni, sekalian makhluk ini dinamakan mungkin. Jadi mustahil Allah lemah atas kita semua. Dan wajib Allah itu berkuasa atas kita. Jadi bila kita pegang sungguh-sungguh dalam segala kehidupan kita ni, kita bawa tauhid ini dalam hidup, maka akidah kita ini menjadikan hidup kita mentauhidkan Allah. Dengan kita betul-betul yakin yang Allah ni tak lemah pun. Kerana Allah ini qadiran. Hal keadaan Allah ini maha berkuasa. Jadi pada ketika itu, kita jadi tenang hati kita dengan kita yakin tentang kekuasaan Allah. Satu. Kedua, kita jadi semakin takut dengan Allah. Kerana pada ketika itu, kita berpegang yang maha berkuasa itu adalah Allah. Tatkala itu, kita mula yakin sungguh-sungguh. Maka selain Allah tidak berkuasa. Yang kita pegang selama ini ada kuasa lain selain daripada Allah. Jadi pada ketika kita benar-benar yakin hanya Allah saja yang berkuasa, pada ketika itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa risau pada selain Allah Ta'ala. Kerana kita meletakkan kerisauan kita, ketakutan kita hanya pada Allah. Pada kita benar-benar tahqiq dengan sifat zat yang bersifat dengan sifat qadiran.
hal keadaan Allah itu maha berkuasa. Sebab itu ketika kita yakin sungguh-sungguh dengan Allah, yakin sungguh-sungguh dengan Allah yang maha berkuasa ni, ketika itu kita dianugerahkan oleh Allah atas kita ini sifat penyerahan yang bulat dan pergantungan yang bulat kepada Allah. Kita mula bergantung dengan Allah. Sebab yang maha berkuasa Allah. Jadi kita serah dengan Allah. Serah sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Kita ni tak ada kuasa apa pun. Yang kita pegang, duit ada kuasa, pangkat ada kuasa, dan sebagainya. Jadi ketika kita benar-benar tahqiq, maka yakin kita dengan Allah. Yakin kita sungguh. Bila yakin kita dan yakin kita, ketika itu tak adalah apa-apa yang boleh menyebabkan kita jadi ragu dengan Allah. Inilah yang dipesan oleh Nabi tentang zikir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jad. Berhimpunlah seluruh makhluk ni nak mudaratkan kita. Takkan boleh mudarat jika tidak ada di dalam kehendak Allah. Berhimpunlah seluruh makhluk ni nak memanfaatkan kita. Pada ketika itu tidak akan boleh beri manfaat jika tidak ada dalam kehendak Allah. Kerana apa? Kerana yang berkuasa hanya Allah, yang menghendaki hanya Allah. Pada ketika itu kita mula yakin. Yakin dan yakin dan yakin. Yakin dan yakin dan terus yakin dengan Allah. Maka ketika kita benar-benar yakin, zahir sifat mukmin dalam diri kita. Allahu. Zahir sifat takut kita dengan Allah. Kita mula takut dengan Allah. Rasa takut kita nak berbuat kejahatan, barang yang tidak Allah redha. Kita pun takut sebab yang berkuasa Allah. Sebab kita dah pegang sungguh-sungguh, tidak ada ragu pada sifat itu. Zat yang bersifat dengan sifat tersebut. Dengan sifat qadiran itu. Kita mula takut dengan Allah. Yang inilah sebenarnya ketika kita mengetahui ilmu tauhid, maka kita kena bawa ilmu tauhid itu di dalam hidup kita. Baru kita dinamakan orang yang mentauhidkan Allah. Sebab ilmu ni dia tak boleh, ilmu tauhid ni tak boleh pisah tuan-tuan. Tak boleh pisah. Dalam salat ada ilmu tauhid. Dalam tasawuf ada ilmu tauhid. Setengah orang dia kata dalam salat tak ada ilmu tauhid. Dalam salat ada ilmu tauhid. Dalam tasawuf ada ilmu tauhid. Ada letak semua je ilmu tauhid dalam tu. Sebab itu ulama nyatakan kepada kita tentang awwaluddin ma'rifatullah itu. Awal agama mengenal Allah. Hadis tentang ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Macam mana kita boleh bermusyahadah? Tarahu ni musyahadah. Apa musyahadah? Kita sentiasa menyaksikan akan kebesaran Allah. Sentiasa menyaksikan tarahu. Ini kata musyahadah. Musyahadah ni bab tasawuf. Tetapi tak mungkin kita dapat bermusyahadah itu jika mana kita tidak mengenal Allah. Bagaimana kita nak bermusyahadah, menyaksikan akan yang kita tak kenal? Macam mana? Sebab itu dalam tasawuf adanya tauhid. Dalam fiqh adanya tauhid. Sebab tiga ilmu ni tak boleh pisah. Kita berjalan, di situ ada tiga ilmunya. Fiqhnya ada, tauhidnya ada, tasawufnya ada. Dalam kita tidur ada tiga ilmunya. Tak boleh pisah. Tak boleh pisah. Iman, Islam, ihsan tak boleh pisah. Takkan boleh pisah.
Sebab itu, ketika itulah bila kita benar-benar memahami pada kadarnya, pada tempatnya yang hak, yang betul. Ketika itu kita boleh jadi ahlul muwahhidin. Sebab itu berbalik kepada ihsan tadi ni. Macam mana kita boleh tarahu ni tadi? Bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh rasa sifat jalal Allah setelah kita mengetahui akan sifat 20. Kita melihat, kita dapat menyaksikan akan sifat kuasa Allah, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita melihat kekuasaan Allah sampai bulan Korban, kita melihat kekuasaan Allah. Apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Lepas bulan Korban, kita akan jadi bulan Hijrah. Peristiwa itu kita dapat melihat kebesaran Allah. Berlaku peristiwa hijrah bukan sekadar riwayat. Bukan sekadar kita tahu cerita Nabi daripada Mekah pindah hijrah Madinah. Melihat akan kebesaran Allah itu. Cerita kebesaran Allah. Daripada Mekah Nabi diterima di Madinah. Macam mana kebesaran Allah ketika Nabi Nabi rehat bersembunyi Allahu di Gua Thur. Macam mana ada sarang labah-labah yang tak ada tiba-tiba ada. Ini kita katakan ketika kita bermusyahadah. Ni tarahu ni tadi. Bukan sekadar kita pergi, kita tengok, kita tahu cerita. Tetapi kita tak dapat merasakan akan kebesaran Allah. Ini kata tarahu ni tadi. Tapi macam mana kita nak rasa kalau kita tak mengenal Allah, tak mengetahui akan kudrah Allah. Keadaan Allah yang bersifat kudrah ini dia mesti qadiran. Jadi ketika kita yakin dengan zat yang bersifat dengan qadiran ini, berkuasa, ketika itulah kita mula rasa hebatnya Allah. Ini yang Allah kurniakan kepada kita ilmu dan akal. Betul saya kata, ilmu ni bukan sekadar kita khatam kitab, tak. Rugi tuan-tuan. Kita khatam, banyak kitab, kita khatam, tapi kita masih tak mentauhidkan Allah. Rugi kita. Betul, orang dulu-dulu dia tak banyak kitab. Orang dulu-dulu dia khatam satu kitab, dah cukup. Dah cukup dah, dia kata. Satu kitab ni dah cukup, dia kata. Untuk kita ini mentauhidkan Allah. Untuk kita jadi hamba yang ikhlas pada akidah, yang ikhlas pada amalan. Nak dapat ikhlas, kena mentauhidkan Allah. Jangan mensyirikkan Allah. Nak dapat ikhlas dengan amalan, jangan mensyirikkan Allah dalam amalan. Nak mendapat ikhlas dalam akidah, jangan mensyirikkan Allah dalam akhir. Ketika kita benar-benar, barulah. Sebab itu dalam ilmu tasawuf, ilmu tasawuf, orang yang boleh dapat merasakan kebesaran Allah, kebesaran Allah, proses yang disebut oleh ulama, takhalli, tahalli, baru dapat tajal. Apa dia takhalli? Bersihkan dulu hati kita daripada sifat mazmum. Ketika hati kita kuat bersarang, gelap, gelamat, tak boleh ni, tak boleh masuk cahaya. Gelap sangat. Tembak cahaya tak boleh masuk. Sebab apa? Hati kita penuh dengan mazmumah. Sebab itu bila kita kata kenapa tak boleh jadi baik, rupanya kegelapan mazmumah ini bersarang di dalam hati kita. Sebab itu kena ada mujahadah. Mujahadah prosesnya. Setelah kita benar-benar berusaha
untuk membersihkan sifat mazmumah itu, baru dapat kita hiaskan sifat mahmudah. Ketika kita dapat membersihkan segala zulmah dengan memohon pertolongan daripada Allah, kita nak bersihkan tak mampu. Sebab kita lemah. Kita lemah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Betul Allah didik kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal. Ini jalan dia. Ini jalan dia. Kita memang rasa nak buat baik, tapi kita selalu gagal. Kita memang rasa nak duduk tempat baik, tiba kita selalu gagal. Kenapa kita gagal? Sebab kita tak ada kuasa, kita tak ada daya pun. Kita tak ada daya. Sebab itu Allah didik kita, wa iyyaka nasta'in. Minta tolong dengan Allah. Lepas itu jangan takut nak angkat tangan. Jangan takut. Jangan rasa kita bagus. Jangan takut nak angkat tangan. Jangan takut nak munajat dengan Allah. Jangan lokek, jangan bakhil kedekat kita. Tak susah pun daripada bawah, angkat tak sampai pun satu depa, tuan-tuan. Angkat dengan hati yang bersih, dengan hati yang yakin Allah berkuasa. Sebab aku benar-benar nak jadi baik, ya Allah. Ketika itu, bagaimana suara orang yang benar-benar mengharap kepada Allah? Lain, tuan-tuan. Ketika seseorang yang meminta dengan harap, ketika seseorang yang meminta dengan tidak ada harap, lain. Suara lain, rasa lain. Perasan tak? Kalau kita makan, ketika kita betul-betul lapar, lain tak? Kita makan tapi perut kenyang, lain tak? Tapi kerjanya sama, tetap makan. Hal keadaan doa dengan penuh harap dengan Allah. Sebab kita yakin Allah Maha Kuasa. Ada kita tak takut. Tak ada kita risaukan tentang kita ni tadi. Sebab kita hamba kepada zat yang Maha Kuasa. Selesai. Ya. Allah. Kalau dapat yakin macam tu, seronok ya tuan-tuan. Seronok. Ya. Kita tak kerja dengan suatu jabatan yang berkait dengan haji. Jadi bila musim haji, kita harap tak nama kita naik? Harap. Haraplah. Tak dapat rayuan. Betul tak? Sebab kita bukan kerja dengan jabatan yang bersangkut paut dengan haji. Tapi kalau kita kerja dengan jabatan yang bersangkut paut dengan haji, tak adalah risau sangat. Sebab kota tu boleh isi, boleh cabut, boleh itu, katakan. Puan. Betul tak? Tuan-tuan angguk tu betul lah. Bukan saya kata betul, tuan-tuan yang cakap betul. Tuan-tuan yang angguk. Jadi begitulah keadaannya. Ya, nak bagi. Harap sungguh. Ya, harap sungguh. Macam mana orang yang harap sungguh? Inilah katakan, ya. Baik. Musim haji ni kita belum tu orang mesej saya ustaz kata.
Nama dah dapat ustaz kata, tapi visa tak dapat. Nampak? Visa tak dapat ustaz, tolonglah doa kata. Baik. Baik tu bukan ada duit boleh pergi. Nampak tak? Kita pun simpan duit berlambak lah hantar Abang Haji. Betul tak? Berlambak. Kan? Tiba-tiba umur pula lebih. Udah peras pula. Macam mana pula ini? Telah ada dalam takdir dia. Tahun ini mungkin lebih. Tiba-tiba takdir Allah ada atas kita. Walaupun umur kita 65, tahun depan 66. Tapi kita tak tahu tentang takdir Allah. Maka seseorang itu berharap dengan Allah. Tiba-tiba 70 pula. Dia macam pencen ke? Dulu 55. Lepas tu naik 60. Betul tak? Betul cadangan sekarang pula 70. Macam itulah. Sebab yang membuat hukum itu adalah manusia. Bukan Allah. Maka sifat manusia ini berubah. Jangan risau tuan-tuan. Nak risau apa? Sebab kita tidak tahu takdir Allah atas tak ada risau. Orang mukmin ini, orang yang mentauhidkan Allah, dia tidak ada risau. Sebab apa? Sebab dalam masalah haji itu ada yang Nabi sebut man istata'a ilaihi sabila. Jadi jangan risau. Baik. Allahu hebatnya Allah. Tengok, renung, hebat ya Allah. ke-15. Kaunuhu karihan, bahawa keadaan yang benci atau tidak berkehendak, atau tergagah, dipaksa, lawannya muridan, hal keadaan berkehendak. Allah tidak tergagah, tak terpaksa, sebab setiap apa di dalam kehendak Allah telah ada di dalam ilmu Kita ni tak boleh. Kita sebab makhluk Allah. Dan ke-16. Kaunuhu jahilan, bahawa keadaan yang jahil ini lawannya keadaannya aliman. Mustahil Allah jahil, wajib Allah bersifat dengan aliman. Kaunuhu aliman, hal keadaan Allah itu maha mengetahui. Yang bodoh tu kita tuan-tuan. Kita yang bodoh. Saya bodoh. Kita mana tahu. Tahu tak? Bodoh kita tak tahu. Bila mati kita? Siapa tahu tarikh mati? Tak ada siapa tahu tarikh mati. Bodoh kita. Kita kata kita bijak, kita kata kita pandai, tanya tarikh mati, tak tahu. Bila kamu mati? Jangan cakap sui, kata. Bila mati tu sui aja. Bila hidup tu untung, katanya. Ong, kata. Cina ni dia tak boleh sebut mati, tuan-tuan, sui, kata. Awak pun dah begitu nah. Mati, kata sui, kata. Lebih kurang dengan cahaya alim. Jadi bila kita sedar yang kita ni jahil, sentiasa kita minta petunjuk Allah. Minta petunjuk Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuk ke mana nak tunjuk ni tuan-tuan? Jalan orang-orang yang Allah telah beri nikmat. Nikmat apa? Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat iman ni kena tunjuk lagi ni. Kena tunjuk lagi. Kena tunjuk lagi. Tunjuk lagi dengan Allah.
Ya Allah, tunjukkan aku. Supaya aku dapat imannya seperti mana imannya sahabat-sahabat di zaman Rasul. Langsung, tak ada tuan-tuan, tak ada bantah langsung. Sahabat dulu tak ada bantah langsung. Tidak ada tidak pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ada tidak lagi tuan-tuan. Kadang-kadang saya bercakap bercakap, kita masih tidak ada tidak lagi. Semayang ya, puasa ya kan. Bila time kahwinkan anak, tidak pula. Tidak, saya kata. Tak boleh cakap. Kalau tak bersanding mana boleh sekarang ni. Dulu tahun 80 yelah. Anak kalau tak make up mana boleh ustaz. Udah rupa mayat hidup, dah rupa pengantin. Ketika semayang ya, puasa ya, zakat ya, sampai tang kahwin tidak. Sahabat tak? Sahabat semua ya. Ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Semua yang kau bawa ni benar ya Rasulullah. Ya. Tidak ada tidak. Pada kita, tang ibadat semua ya. Tetapi lepas keluar daripada perkara ibadat, datang tidak. Risau kita. Ketika kita mula menidakkan akan hukum Allah. Ketika kita mula menidakkan akan hukum Allah. Baik. Ya Allah. Ke-17. Kaunuhu mayitan. Keadaannya mati. Lawannya keadaannya hayyan. Hidup Allah. Mustahil mati Allah. Wajib Allah hidup. Allah. Kita ni wajib mati ke wajib hidup? Tapi kita rasa macam tak mati-mati pula. Yalah, macam tak mati-mati pula. Macam kita ni wajib hidup pula. Mustahil mati. Kita pula rasa kita pula bersifat wajib hidup, mustahil mati. Bila mula kita patah balik rasa aku mati, dia bagi sakit di Tuhan. Terlantar di hospital, mati aku. Baru sedar balik yang kita ni manusia. Baru sedar balik yang kita ni hari ini terlupa yang kita mati. Itu kata orang Perak tu, rancak mengumpat tu. Sedap lagi. Tak mati. Bila tak mati, selawat pun tak mau. Kita tanya, hari ni ada 1000 selawat kita. 1000. 1000 tu sikit tuan-tuan. 1000 tu sikit. Dengan dosa yang ada pada kita ni 1000 sikit. Ada tasbih 1000, ada istighfar 1000. Ada tahlil 1000, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000. Boleh tak kita kata saya sibuk ya Allah? Apa benda yang kita buat dari pagi sampai petang, sampai waktu ini yang tidak membenarkan kita untuk berzikir ingat Allah? Apa bendanya? Tak ada apa pun. Kita tengok telefon, tengok berita, tengok WhatsApp. Lepas itu apa? Jalan, pusing. Habis umur. Itulah yang kita buat daripada muda sampai sekarang. Itu saya lah tu. Tuan-tuan tidak kot. Tengok wajah-wajah semua, wajah ahli zikri. Kan? Tuan-tuan habis 1000 pun. Istighfar 1000, selawat 1000, tasbih 1000, tahlil 1000. Ketika kita berharap untuk dapat mati la ilaha illallah,
mengucap tahlil ini tadi, dapat mati mengucap tahlil la ilaha illallah ketika itu. Tentulah kita usaha. Berharap tiap-tiap hari, kata ulama menjelaskan paling sedikit kata ulama, tahlil ni 300. Tak boleh tinggal. 300 tu tak boleh tinggal, tuan-tuan. Tu pernah saya cakap dengan tuan-tuan kan. Jangan tinggalkan ayat suratul hasri. Suratul has kan. Hashim Ra. Siapa yang membacanya, kata Nabi SAW, jika mati pada hari itu dikurniakan sebagai mati orang yang mati syahid. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Cari. Orang sekarang banyak tak percaya, tuan-tuan. Tak percaya, takkanlah baca itu 3 kali hari itu boleh mati syahid. Boleh mati syahid. Sekarang mana datang nak perang? Tak dapat syahid dunia akhirat, dapat syahid dunia pun mana dia? Dapat mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat. So korang-korang tak dapat kita mati pada pada medan fi sabilillah, perang dengan orang-orang kufar. Sekurang-kurangnya kita termasuk dalam golongan orang mati syahid, iaitu apa dia? Syahid dunia pun jadilah. Dapat mati pada malam Jumaat dan ataupun hari Jumaat, siang Jumaat, maka dikira orang yang mati syahid. Tak nak ke tuan-tuan? Ke nak mati hari Ahad juga? Tu pulanglah. Umat Nabi Muhammad je dapat tawaran ini. Surah Al-Hash ayat 124. Tapi saya dapat daripada almarhum Syekh Ghazali Hasbullah. Almarhum di antara orang yang beramal daripada muda, tuan-tuan, ayat ni. Dia mulakan dengan a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Almarhum orang tua saya. Sejarah saya kalau datang Manjung ni memang saya teringat almarhum. Kerana surah Madah ni lah kuliah dia yang terakhir dalam hidup dia. Kuliah terakhir almarhum surah Madah lah, tuan-tuan. Lepas dia datang surah Madah ni, tak lama tu dia demam, sakit, dia habis Khamis malam Jumaat. Khamis malam Jumaat, tuan-tuan. Inilah lah. Lepas tu saya datang Madah ni, saya memang teringat orang tua saya. Teringat sungguh dengan orang tua saya ni. Surah Madah ni. Buat kuliah dia yang terakhir. Dan dia datang Madah ni, tuan-tuan. Surah Madah saya pujuk. Betulkan balik. Ayat 24. Jadi tiap-tiap maghrib baca 3 kali. Lepas subuh baca 3 kali. Kita tak kuat, tuan-tuan. Tetapi ada tawaran-tawaran ini. Sesemayang tak kuat. Kita ini tak kuat, tapi ada tawaran-tawaran ini kepada kita oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambil dan rebut. Baik. Yang ke-18, kaunuhu ismun, keadaan yang tuli ni tak. Lawan bagi keadaan sami'an, mendengar Allah. Mustahil Allah pekak. Wajib Allah mendengar. Hak pekak kita, tuan-tuan. Diberikan kebaikan, kita tak dengar. Pekak. Cakaplah benda baik apa, tak dengar. Kita tak nak berubah. Jadi kita dengar, tapi macam pekak. Lepas itu bahasa, dia ada doa, tuan-tuan. Doa wuduk. Ketika kita basuh telinga.
Ni kalau Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Sirah Salikin. Kita basuh telinga baca doa. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Supaya telinga kita tak pekak. Tak pekak dengan kebaikan. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bila dengar kebaikan, maka kita dapat mengikut kebaikan. Dengar kebaikan, kita dapat ikut kebaikan, ikut kebaikan, ikut kebaikan. Dan inilah tanda orang yang beriman, apabila disebutkan peringatan demi peringatan, dia bersegera taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ke-19, kaunuhu a'ma. Keadaan yang buta, mustahil Allah buta. Lawan keadaannya basiran, maka wajib Allah Ta'ala itu melihat. Ini kalau pegang tuan-tuan, benar-benar sifat 20 ini, pada ketika itu memang kita jadi orang yang takut dengan Allah. Nak buat apa kita risau, sebab Allah tu melihat. Allah tu tengok aku apa aku buat. Lepas tu semayang kita jaga, ketika zikir kita jaga, ketika kita doa kita jaga, kita buat apa pun kita tetap memandang dan yakin bahawa setiap apa yang aku buat dalam penglihatan Allah. Itu yang kita takut tuan-tuan. Itu yang rasa takut dengan Allah, mula rasa takut. Allah. Tapi rasa takut tu tak dapat. Rasa takut tu tak dapat. Kadang kita tanya diri kita, kenapa aku tak dapat rasa tu? Rasa tu. Rasa takut tu kita tak dapat. Kenapa aku tak dapat? Macam kita mula-mula pergi umrah. Mula-mula pergi umrah. Pertama sekali tengok Kaabah, apa rasa? Lain macam tuan-tuan. Tapi kalau dah setiap bulan pergi, apa rasa? Tak ada rasa kata. Apa sebab? Ada. Saya fikir tu. Mana hilang yang rasa yang mula tu? Ketika rasa tu tak ada kat kita, ketika itu kita mula main-main. Ada. Itu perbezaan orang dulu ketika dia sampai di kedua tanah haram, beza dengan orang sekarang sampai. Orang dulu dia jaga tertibnya, dia jaga semuanya, adab-adabnya, sehingga Allah mengkurniakan kepada mereka zauqun. Rasa tu. Inilah yang dikatakan ihsan. Tarahu. Zikir kita rasa, semayang kita rasa, baca Quran kita rasa, tapi bila tak rasa, ketika itu kita baca Quran nak habis cepatlah. Okay, nak khatam, udah khatam, nanti udahlah. Letak dalam Facebook, alhamdulillah khatam dah Quran hari ni. Dah. Betul? Besok lusanya ngumpat, habis Quran tu. Penat yuk. 30 juzuk baca bukan senang tau. Lepas tu ngumpat, habis 30 juzuk. Ketika kita tak benar-benar yakin. Ni yang kata tauhid dibawa pada kehidupan. Ketika kita mula nak mengeluarkan perkataan yang Allah tidak redha, Allah sami'an. Allah dengar. Allah basiran. Itu saya pernah tinggalkan dengan tuan-tuan
tentang zikir untuk mendapat takut dengan Allah. Amalan ulama yang wa kafallahu basira wa kafallahu alima wa kafallahu syahida ya rabban nar ajirna minhu. Jadi tinggal dengan tuan-tuan dulu. Sama ada tuan-tuan ingat, sama ada tuan-tuan lupa, wallahu alam. Tapi malam ni saya tinggal lagi. Wa kafallahu basira wa kafallahu alima wa kafallahu syahida ya rabban nar ajirna minhu wa kafallahu basira wa kafallahu alima wa kafallahu syahida ya rabban nar ajirna minhu wa kafallahu basira wa kafallahu alima wa kafallahu syahida ya rabban nar ajirna minhu. Kalau saya baca setiap waktu sebab saya harap sangat moga saya jadi orang yang boleh takut dengan Allah. Sebab selama ni kita tak rasa takut. Yang kita rasa takut lain. Tak ada duit, takut. Dengan orang, takut. Lalu tempat gelap, dengan hantu, takut. Rasa takut dengan Allah ni tak ada rasa. Tak ada. Bila tak tahu. Bila tengok balik fikir, rasa tu. Benda lain rasa benda lain. Kan? Dalam gelap, takutlah hantu. Pergi kubur seorang-seorang, rasa takut hantu tu rasa. Walaupun dah ceramah tauhid. Seorang-seorang takut hantu. Nampak kelibat putih. Rasa, takut tu rasa, seram tu ada. Duit tak ada, rasa takut tu. Ni macam mana ni, makin kurang simpanan ni kata. Tapi rasa takut dengan Allah tu tak pernah rasa. Bila masa kita rasa tu? Rasa tu. Kalau tuan-tuan dapat rasa tu, jika mana rasa tu boleh dijual, ada orang nak beli, nescaya kita takkan jual rasa tu. Macam tu lah. Mana pergi rasa? Ustaz, ada orang jumpa saya, tuan-tuan. Ustaz, saya pernah satu hari, Ustaz, solat tu saya rasa sangat yang Allah ni pandang saya, Ustaz. Rasa. Sampai saya jaga setiap rukun-rukun solat. Saya semayang dalam keadaan menangis, Ustaz. Tapi dah puluh tahun saya tak rasa lagi, Ustaz. Saya tanya, bagaimana rasa tu? Seronoknya tak boleh nak gambar, Ustaz. Ketika kita mula hilang rasa tu, kita mula rindu rasa tu. Mula rindu, mula hendak lagi. Tapi tak dapat. Ada orang yang langsung tidak dikurniakan oleh Allah. Cubalah tuan-tuan. Ke-20. Sikit lagi. Kaunuhu abkam, keadaannya yang keluh. Lawannya keadaannya mutakalliman. Inilah lawan sifat ma'nawiyah yang 7 pula. Maka dengan dia sempurna 20 yang mustahil bagi Tuhan kita Jalla wa Azza. Inilah bahagian kedua yang wajib atas mukallaf mengetahui yang mustahil atas Tuhan. Atas Tuhan kita. Wajib kita tahu. Supaya kita dapat meyakinkan akan sifat yang wajib pada Allah. Kenapa kena tahu sifat 20? Sepatutnya tak payah dah. Tak payah dah. Tetapi supaya kita dapat benar-benar meyakinkan akan sifat yang wajib pada Allah. Dah tahu sifat wajib, tak payah dah sifat mustahil.
Kita dah yakin Allah wujud. Kita dah, kata ulama, dah jadi automatik kita menidakkan, menafikan mustahil Allah tak ada. Supaya lagi terang dibahaskan juga sifat mustahil bagi Allah. Baik. Allah supaya kita tanzih, dan kita nafikan daripadanya, supaya kita dapat selamat, dapat nafi, Allah. Tiada berpatutan bagi Tuhan kita Ta'ala an zalika ulwan kabira. Faedah, kata Syekh Al-Laqani daripada matan Jawharut Tauhid, wallahu alam. Takat tu ya. Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah mentauhidkan Allah. Pagi tadi di KDSK saya pesan dengan jamaah sana, jangan tinggal 2 asma' ni. Sehari 100 ya. Supaya kita dapat mentauhidkan Allah. Apa dia tuan-tuan? Ya Wahid, Ya Ahad. 2 asma' ni. Sebab kita takut sekarang zaman ini zaman fitnah iman dan Islam. Jangan tinggal. Sehari 100 dah cukup tuan-tuan. Kita minta dengan Allah supaya kita sentiasa mentauhidkan Allah. Minta, Ya Wahid, Ya Ahad, 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 Ya Wahid, Ya Ahad. Baca banyak-banyak. Saya 100. Guru saya pesan tu lah. Lepas sembahyang tahajud, bagusnya dia kata. Terlepas sembahyang tahajud, habis sembahyang tahajud, pukul 4.30 pagi, pukul 5 tu, tuan-tuan balas 100. Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Ahad. Nanti tuan-tuan rasa. Tak sedar tuan-tuan, mata tuan-tuan jatuh. Satu-satu mata tuan-tuan mengalir. Ketika kita mula memohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu, dan kita mula tambah yakin dan tambah yakin dengan Allah. Jadi tuan-tuan, setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa bulan depan. Bulan depan kita jumpa insya-Allah. Dan tuan-tuan tolong doakan saya lah semuanya. Semoga kita semua, saya dapat jadi orang baik. Isteri dan anak-anak saya pun dapat jadi orang baik. Dan saya doakan tuan-tuan semoga sentiasa dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah barakahkan kita, dan Allah rahmati kita semua insya-Allah, sentiasa dalam keredaan Allah, dan Allah permudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi saya minta tolong doakan madrasah kita, mudah-mudahan sentiasa dalam pertolongan Allah dan di dalam rahmah birrahmah, insya-Allah. Dan untuk maklumat tuan-tuan, madrasah kita yang sedang kita bina surau itu, prosesnya saya bawa balik daripada madrasah tersebut dalam minggu lepas. Itu tak ada minggu lepas pun, hari ni hari Ahad, saya bawa balik hari Selasa baru ni. Alhamdulillah, proses pembinaan surau itu hampir 60% dah sekarang. 60%, dan insya-Allah kami jangkakan insya-Allah hujung tahun ni siap kot. Surau tu siap insya-Allah. Dan tuan-tuan tolong doa, insya-Allah madrasah tengah proses untuk menukar status geran tanah itu daripada pertanian kepada pembangunan, dan bila selesai insya-Allah kita akan mulakan bangunan-bangunan yang lain. Tuan-tuan tolong doa lah mudah, seperti mana yang
kita dapat maklumat daripada sahabat Ustaz, dia kata alhamdulillah proses tersebut hampir 90% telah siap. Sikit lagi Ustaz, insya-Allah. Ustaz dia kata sikit lagi. Jangan bila kita dapat tukar status keran itu, ada kita nak buat bangunan tu jadi tak ada masalah lah, masalah-masalah lain, kita kena ikut syariat tuan-tuan, tak boleh tawakal bulat-bulat macam tu. Syariat ni macam ni, fiqh dia macam ni, tauhid dia macam ni, tasawuf dia macam ni, ikut, bila ikut jalan dia insya-Allah. Jangan kita tauhid aja tak ada syariat, tak ada fiqh. Ada setengah orang tauhid nak kenal Tuhan, semayang tak nak, mana maunya. Takkan orang kenal Tuhan tak semayang tuan-tuan? Nabi Isra' Mi'raj turun semayang. Ketika tawajjah tu min haitsu syi'ta. Itu dia cerita. Kita pula makin kenal makin tak semayang. Lain jalan ni. Ni lain jalannya ni. Makin kenal Tuhan makin tak payah zikir. Lain jalannya ni. Lain jalannya ni. Makin kenal Tuhan makin kuatlah cerita dunia. Lain jalannya ni. Patut makin kenal Tuhan makin banyak cerita Allah. Korang cerita selain Allah. Di rumah pun macam tu. Tak, makin kenal Allah makin banyak pula cerita selain Allah. Ni lain jalannya ni. Baik. Wallahu a'lam wa akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakan atas kami istiqamah ya Allah, atas agamamu, atas iman dan Islam. Ya Allah, jika ada sifat jemu dalam hati kami, Kau angkatlah ya Allah dalam berbuat taat kepada Engkau. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tak ada daya dan upaya ya Allah dalam segala urusan kami. Ya Allah, kami serahkan segala urusan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami serahkan segala urusan dunia dan akhirat kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami serahkan segala urusan dunia dan akhirat kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami, pimpinlah kami ya Allah. Ya Allah, pimpinlah isteri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, pimpinlah isteri dan anak-anak kami dan juga kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.